sebelum ni kita guna kod yang ni ke ataupun different code? Cikgu pun dah lupa. Dah lupa dah. This is the one kan? Maybe. Kan? Okey. Cikgu tadi macam, saya tak ada sambutan ni. Kalau apa? Kalau meniaga tu tak ada orang datang kedai. Sebab last week pun kita tak ada kelas, if I'm not mistaken, kita tak ada kelas last week. Kan kita ada bengkel NMAS kan? So lama jugalah kita tak ada kelas sebenarnya. Daripada since April lagi tak salah cikgu. Okay, never mind. Kita tunggu yang lain je Okay. Hari ni kita belajar combination, cikgu. Kita masuk. Tapi cikgu tak nak go into details sebab susah. kelas kita hari ni akan jadi kelas kita yang terakhir kan untuk sepanjang semester ni. Jadi cikgu takut nanti kalau kita pergi jauh, boleh pergi jauh, nanti bila naik sekolah boleh cikgu ajar balik awak hilang ingatan. Kan sebab cuti 2 minggu, cikgu rasa banyak benda boleh jadi tu kan. Tapi tak apa, cikgu akan ajar juga. Nanti kita tengok sampai mana cikgu akan stop nanti. Okay, so right now we have 9 of you, so ada lagi 7 pelajar lagi. Okay. Semalam awak buat ni majlis khatam Quran kelas awak je ke ataupun ada kelas Furqan yang lain juga? Ada ke majlis khatam malam? Cikgu salah faham ni saya dengan Uzai. Okay. 2 orang je? Kenapa korang buat khatam tu? Sebab nak masuk ni kan FB Live sekolah. Ada juga kelas lain. Ada juga Furqan lain maksudnya combine kelas-kelas Furqan maksudnya I see. Okay. Pukul berapa, Haziq? Habis fizik pukul 3 semalam. Semalam? Dia buat pre-recording Asfarah. Pre-record. And then diorang akan broadcast as if nampak macam live lah. Itulah I meant bila dia broadcast. Bukan habis recording. Besok kot Anissa, besok pukul 2, if I'm not mistaken pukul 2. Okay. So cikgu pun tak sure sama ada besok pukul 2 tu kelas will be on ataupun cikgu tak sure lagi macam mana. Sebab kan nanti orang cakap budak Furqan ni tengah live tapi dia tengah kelas pula. Doesn't make sense kan. Okay, so sekarang kita dah ada semua orang. Okay, very good. So cikgu start dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Okay guys, hari ni kita masuk topik baru tau. Okay, dan cikgu pun dah bagi handout di Padlet. Maybe ada yang prefer untuk print lebih bagus lah. Kalau tak pun boleh ada dia punya soft copy for you to refer to. Okay, so cikgu ambil kira yang awak dah faham permutation. Okay, dan kita dah buat soalan permutation sampai ke soalan-soalan trial 2019. Okay, so kita dah tengok macam mana soalan permutation ni boleh push kita. Okay, so in fact ramai pelajar, my previous student said that dia tanya cikgu ada tak formula spesifik untuk permutation. So cikgu dah kata dah there are no specific formulas kan sebab dia lebih menggunakan IQ. So you need to have an IQ untuk permutation ni sebab soalan tu dia akan bagi syarat-syarat yang kadang nampak macam senang tapi sebenarnya kena fikir lebih. Okay? So hari ni adalah dalam topik permutation and combination. Topik yang kita belajar ni dia ada 2 item tu sebenarnya. Satu nama permutation and then dia kata and combination. Dalam bahasa Melayu topik ni kata pilih, atur dan gabungan. So they are actually 2 benda yang berbeza tau. Ramai orang ingat bila dia kata pilih, atur dan gabungan tu orang ingatkan adalah benda yang sama. Kan macam Chip and Dale, Tom and Jerry, ingatkan benda yang sama Rupa-rupanya they are 2 different things tau. Jadi bila soalan exam keluar, kalaulah soalan tu tanya pasal permutation and yet you gunakan formula dalam combination, jadi tak ada markah akan diberi.
Okay, so dia dua benda yang berbeza. So cikgu akan start share the screen. So yang tanya cikgu ni even pelajar yang score in advanced pun akan tanya cikgu. Selalunya dia akan tanya cikgu, macam mana saya nak tahu nanti masa exam nanti, sama ada dalam trial ataupun SPM sebenar, soalan yang ditanya tu tanya permutation ke tanya combination. Ya, sebab ada student yang tak boleh nak differentiate between these two subtopics. Sebab bila dia keluar dalam SPM, you tak boleh dia tak bagi tahu kan, dia tak kata okay, this is permutation, dia tak declare kan. So when you read the question, kena tahu apakah keyword dalam permutation and combination. So last time kita dah kata dalam permutation kan, kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, dalam textbook bahasa Melayu kata pilih atur. Okay, and yet kalau cikgu tanya pilih atur ni apa pun, kita akan cakap what is pilih atur kan. So permutation sebenarnya by right, in the simplest way kita kata dia adalah susunan. Anything that has got to do with susunan, menyusun, arrangement is permutation. Therefore, bila you baca soalan, look for keyword menyusun. Contohnya macam mana susunan ni, dia kata arrangement. Find how many form kan, arrangement, form. And then ada juga cikgu sekolah mana dulu dia bagi tahu cikgu, kalau soalan tu kata code, kalau soalan mention ada huruf code ataupun password, itu pun permutation juga. Boleh so you have to be careful with the keywords. Now, as for combination pula dalam buku teks bahasa Melayu kata nama topik dia gabungan. And yet still gabungan ni tak membantu kita pun. Tak faham what is gabungan, betul tak? So cikgu kata dengan awak, the best way to understand gabungan or combination is dia punya keyword is pilih. Pilih. So hari ni kita nak tengok what is combination all about. Okay, so cikgu start dengan satu contoh guys. My contoh would be, let's say kita punya PKP ni dah habis, MCO dah habis. Okay, katakanlah kan, lama kan cikgu tak pernah terbayangkan lah hidup cikgu akan cuti selama 2 bulan dia macam tak pernah terbayang sebenarnya. Daripada cikgu kecil tak pernah terbayang pun cikgu akan hadapi hari macam ni. Okay, now let's say kita habis MCO PKP. So cikgu kata cikgu nak celebrate lah kan? Cikgu nak celebrate dengan kelas 5 Furqan. Cikgu kata daripada 16 orang pelajar dalam 5 Furqan ni, cikgu nak bawa let's say Anissa. Oh, nak bagaimana Anissa? Kan cikgu last time you said you pick me. Oh ya ke? Cikgu dah guna contoh ni Kita dah pergi ke bahagian combination ni? Kita dah pergi ke? Cikgu just explain. Cikgu bagi explanation kan? Okay. So maksudnya cikgu, betul. So cikgu kata, let's say cikgu nak bawa 3 orang je pergi buka puasa. Was it last time buka puasa cikgu cakap kan? Buka puasa. Buka puasa. Okay. Cikgu tukar contoh lah. Kita nak celebrate the end of PKP. Okay. So bila kita nak choose, cikgu nak choose 3. Now choose akan jadi macam keyword of pilih lah, betul tak? So this is why kita kata soalan ni dah mula suruh kita gunakan combination. Okay, this is soalan combination. Kalaulah soalan permutation, dia lebih kepada apa guys? Lebih kepada susun kan? Kalau ambil gambar tu macam mana nak susun gambar kan? Arrangement kedudukan, frame. Tapi bila kita dah start nak pilih pelajar, cikgu kena gunakan combination. So cikgu dah bagi tahu ke dia ada button kat calculator tu yang untuk combination? Ada NCR tu. Okay, very good. Even better. So, in your workings, awak boleh kata there are 16 students of 5 Al-Furqan. Cikgu Zaid nak choose, so you guna NCR punya button tau. Okay? Yang ada button NCR ni, awak kena tekan dekat calculator. So, bahasa pasar dia adalah this will be macam kita kata choose lah. Out of 6 students, I'm going to choose only 3. Itu yang tadi cikgu ada kata, it could be Anissa kan, it could be cikgu bawa Anissa, Farah, Sarah. Okay. Bila cakap me tu kena cakap nama sebab cikgu tak nampak skrin. Sarah and siapa me tu? Dengan Syatul Okay, dengan Syatul. Katalah 3 orang. So Anissa, Sarah and Syatul, this will be kita kata my first pilihan cikgu yang pertama. So pilihan cikgu yang kedua mungkin we have let's say Daniel kan, contohnya kan ada Daniel, let's say Uzair and Abu Naim contohnya kan. Okay.
Kalau cikgu punya third choice, let's say cikgu tulis Uzair, kan? Uzair, Abu and Daniel, yang ni masuk akal tak? Tak. Kenapa tak masuk akal? Sebab Sebab dia dia orang dia sama. Dia sama Yes, kan? Orang yang sama ni. Sebab ada orang kata, cikgu tapi saya dah tukar kedudukan dia, kan? Saya dah tukar kedudukan. So, tukar kedudukan is actually permutation. Bukan combination, kan? So, you tak boleh lah buat macam ni. Ini kalau buat macam ni, marahlah orang lain, kan? Pilihan keempat, Abu, Uzair, Daniel. Lagi orang marah. Okay? Ni macam orang yang sama je cikgu ni, kan? Tu nampaklah. Cikgu lah orang yang tak adil kat situ. Okay? So, combination is actually ada berapa banyak pilihan untuk kita nak memilih pelajar. Yang sama lah macam nak pilih majlis tertinggi untuk MPSB pun sama, kan? Daripada 70 orang kandidat yang apply, let's say sekolah cuma nak ambil 30 je. So I'm going to write 70 students, 70 candidates. You choose only 30. Boleh guna combination sebenarnya. Okay. So kalau kita ambil balik yang 16C3 ni, berapa kita dapat jawapan 16C3 ni? 560. 560, So there are actually 560 ways for me to choose among 16 of you. Naik kereta dengan cikgu 3 orang. Satu kerja yang susah lah sebenarnya. Okay. So you faham combination ni macam mana? Boleh kan? So simple the combination ni. Okay, now kita nak tengok soalan terus. Cikgu tak nak lama-lama sangat kat sini. So soalan dia akan jadi macam ni, guys. Cikgu nak tengok soalan Kelantan hari ni. Okay. So that kita nampak apa sebenarnya yang SPM nak test kita. Okay, cikgu akan baca soalan. So dia kata a club committee. Okay, satu jawatan kuasa club consists of 8 students only. So dalam mana-mana club selalunya AJK tak ramai, kan? So dalam club ni dia kata dia cuma nak ada 8 orang AJK sahaja. Okay, so dia kata siapa yang ada dalam club ni? There are actually 5 prefects. Okay, there are 5 prefects, 4 librarians, 4 librarians, and 3 monitors. Maksudnya sekarang ni, kalau kita punya apa tu What is that? Macam dekat washing machine tadi Along tengah basuh baju ke tak ada, kan? Tak ada, semua dalam bilik. Alright. Macam tengah tak? Macam tengah basuh baju, okay? Never mind. Okay, sekarang kan cikgu baca soalan baru sampai sini. Awak dah boleh nampak tak the idea of this question? We actually have 5 prefects, 4 librarians and 3 monitors. Jadi cikgu dekat sekolah tu, untuk dia membentuk 8 orang AJK, dia akan pilih daripada 5 prefect ni, daripada 4 librarians dan juga daripada 3 kelas monitors. Sama sebiji macam kita punya, let's say kita punya MPSB lah, kan? So Ustaz Zul dia nak pilih, contohnya daripada 70 orang ni dia kata dia nak ambil 20 daripada prefect, dia nak ambil 5 daripada librarian contohnya. Okay, so konsep dia sama. So soalan dia kata apa kat sini? Soalan A, calculate the number of different ways the committee can be chosen. Cikgu dah nampak keyword je lah. Chosen if there is no restriction. No restriction ni maksudnya apa, guys? Tiada syarat dikenakan. Pilih je macam mana pun tak kisah. Okay? Nak yang elok ke, nak yang tak elok ke, ambil je. Janji dah buat kerja. Okay? Dan cikgu nampak juga perkataan chosen tadi sebenarnya, dia dah guna juga at first place tadi. Chosen tadi dah digunakan sebanyak 2 kali sebenarnya. Okay, now. Tadi ingat tak cikgu cakap? Untuk kita nak membezakan soalan permutation dengan combination, dia ada keyword, kan? So combination punya keyword adalah choose. Okay? So whenever you see choose, ada tak keyword lain? Ada keyword lain. Contohnya select. Select pun sama juga. Benda-benda yang memilih, itu combination lah tu. Okay? So in this case kita kata, cikgu saya nampak perkataan choose, therefore kita declare ini adalah soalan combination. Okay. Now soalan A ni cikgu rasa awak boleh buat kot. How do you do this? 12 Macam mana? 8. 12 C8. Kenapa 12 ni, guys? Sebab kita tak kisah dia prefect ke, dia librarians ke, dia monitors. Yang penting dia adalah hamba Allah. Jadi kita kata 12 ni adalah hamba Allah. We only want to choose 8 of them. Okay? So 12 C8. Apa akan jadi jawapan dia 12 C8 ni? 12 C8 ni apa jawapan dia? 495. 495 495 ways
untuk kita pilih AJK. Sebab tu guys, kalau cikgu lah sebagai, let's say sebagai adult kan, cikgu nak buat komiti, cikgu nak ada 495 ways, cikgu rasa susah nak pilih, betul tak? And that is why kita perlukan added value. Contohnya kalau nak pergi interview, we actually need some certain skill, betul tak? Awak boleh imagine tak kalau let's say Petronas punya interview kan, yang datang apply tu ramai kan, so dia nak memilih tu, dia akan pilih yang betul-betul outstanding. Dia tak nak jadi macam ni tau. Even kalau cikgu interview pengawas pun, cikgu tak nak sampai cikgu terpaksa mencongkil awak punya skill tau. Cikgu nak at first glance tu dah nampak dah, okay, budak ni layak kan, budak ni layak. Kalau tak nanti guys, you terpaksa go through sampai 495 ways. Ini memang penat. Okay, cikgu share sikit pengalaman cikgu. In year 2002 lepas SPM, cikgu pergi interview tau. Interview for Petronas punya scholarship. Cikgu minta scholarship Petronas sekali dengan nak belajar dekat UTP terus. Okay, maksudnya kalau you belajar UTP tu terus Petronas punya scholarship kan. So masa tu cikgu tengok iklan tu, masa tu internet memang dekat Malaysia tak ambil pot lah kan. Internet was there, tapi information tidak disalurkan melalui internet. So semuanya bergantung pada surat khabar. So bila you baca surat khabar tu macam you ingat, oh ni mesti aku orang pertama yang pergi kot kan. So bila cikgu pergi kat bangunan daya bumi dekat KL tu, memang ramai gila. Memang ramai kan. So bila dia punya interview tu masuk, cikgu rasa ada 6 orang dalam satu bilik tu, 6 orang kita kata yang nak kena interview tu. Most of them adalah pelajar daripada MRSM dengan SBP tau. So cara diorang present diri dia memang buat cikgu rasa memang sangat kecil lah. Dah lah cikgu lah orang yang ke-6 kan. Tak dapat. Memang tak ada rezeki lah kan. Sebab bila dia susun kan, cikgu lah orang yang terakhir. Kebetulan dalam susunan tu cikgu lah orang yang terakhir untuk bercakap. Jadi bila kita dengar from one person to one person present diri dia kan, cara dia market diri dia kan, boleh nampak memang kalau sekolah yang bagus tu memang dia betul-betul groom budak dia untuk untuk kita kata be employable dalam dunia pekerjaan. Even dekat peringkat interview pun diorang dah perform dah sebenarnya. Kan cara dia cerita pengalaman dia, apa yang dia dah pernah buat kat sekolah kan. Cikgu masa tu kat sekolah tak adalah apa-apa sangat buat kan. Jadi tak ada benda nak cerita tau. Apa cikgu punya achievement kat sekolah. Kan, so cikgu lebih pada cerita sekolah cikgu terletak di Ceras kan. Sekolah cikgu ada ni sekarang tu. Lepas tu cikgu dah tak ada idea dah kan. Lepas tu bila dia bagi situasi untuk cikgu nak solve pun, cikgu tak boleh nak masuk pun tau. Sebab they were very competitive tau kan. So bila you nak celah-celah pun macam baik aku diam je lah kan. So daripada situ interviewer tu dah nampak dah. Dia nampak okay budak ni outstand kan. So dia akan shortlist, betul tak? So cikgu rasa sekarang punya dunia, awak punya dunia, cikgu rasa the competition is even competitive, lebih susah kan. So kena betul-betul prepare lah kan. Even Kalisa Luami pun bila dia apply Khazanah, saya rasa dia apply Khazanah punya scholarship kan, dia pun turut rasa kan. Saya tak tahu lagi. Cuma cikgu rasa dia pun juga rasa risau. Walaupun dia calon straight A kan, tapi and yet still dia rasa risau. Dia straight A plus kan? Straight A plus. Even straight A plus calon pun rasa risau. So cikgu bukan nak cakap dengan awak result ni adalah everything. Cuma kita punya kelas maths jadi kelas counselling and guidance Cuma cikgu rasa ni pendapat cikgu bila kita nak sambung belajar kan, bila you nak sambung belajar, kita nak sambung belajar course yang kita nak, betul tak? Yeah. That is where kita perlu ada result yang bagus supaya kita ada power untuk pilih course yang kita nak. Otherwise, bila you pilih UPU dengan let's say achievement yang kurang memuaskan, nanti kemungkinan besar kita tak dapat pun benda yang kita nak. Seriously. Bila you punya qualification you rendah and you minta benda yang ramai orang nak, and then dia akan last kali dia akan lelong tau. Lelong means dia kata okay, ni budak ni result ada tapi dia punya application semua tak meet the requirement. So dia tanya siapa nak budak ni. Sebab tu kadang-kadang kita akan dapat jawapan aku tak pernah minta pun course ni kan. Dia jadi tau guys. Even university yang you tak minta pun kemungkinan kita akan dapat kalau kita salah isi borang UPU tu. Okay, so itu yang cuba nampak lah kan. Di samping kita belajar disebabkan ilmu, tapi sebenarnya kalau kita nak ada kuasa untuk memilih course yang kita nak, you need to have good results. Tu cerita dia. Ni cikgu bukan cakap pasal medik lah kan. Medik is of course kita
Memang nak kena betul-betul bagus. Even kalau you nak ambil engineering pun, kan, bukan semua universiti offer engineering yang bagus contohnya. Kan? Ada engineering yang you dah belajar selama 4-5 tahun, bila nak kerja tak dapat kerja. Kan, dia nama universiti tu tak marketable tau. Maksudnya orang dalam industri dekat luar sana, dia tak yakin pun universiti tu boleh menghasilkan engineers yang bagus. Contohnya, so nama universiti pula membawa great impact, ada added value kat situ. So of course kita pun nak belajar kat universiti yang best kan. So semuanya mestilah daripada result. Cikgu harap cikgu motivate awak untuk dapatkan result yang bagus. Okay, boleh ya? InsyaAllah. Okay. Alright, now soalan B cikgu lupa kita nak buat soalan B lagi. So dia kata kat sini, as for question B, dia dah mula letakkan syarat. Cikgu ni dah mula nampak kalau aku nak dapatkan AJK yang bagus, kena be restrictive sikit. So dia bagi restriction. So dia kata this committee yang boleh masuk adalah all prefects and only 2 monitors. Nampak tak cerita dia? Maksudnya kalau cikgu nak bawa student pergi, let's say nak pergi wakil sekolah kan, cikgu cakap okay, cikgu nak dalam team cikgu ni semua prefect masuk dan 2 monitor supaya cikgu tak nak pening-pening. Cikgu nak yang terbaik. So sekarang ni macam mana guys? Apa yang awak nampak dalam soalan ni? Apa dah jadi? Orang dia masih lagi 8 AJK dia, tapi macam mana kita nak buat sekarang ni? Kita dah mesti reserve quota guys. Dalam AJK ni dah kena ada quota. So kita kata the first quota is kita reservekan khas untuk semua prefects. So prefects ada 5 kan? So dia nak 5-5 tu. So you dah ambil 5 seats dah reserve untuk prefects. Nampak tak? Tinggal lepas tu ada lagi 3 seat kan? So dia bagi 2 seat pula, dia kata another 2 goes to siapa? Class monitor kan? 2 monitor. So awak nampak tak sebenarnya guys? Dia ada 1 lagi extra seat. Kosong. Cuma dalam soalan tak mention pun kan? That 1 extra seat siapa duduk? Siapa duduk dekat 1 extra seat? Extra seat tu. Librarian boleh? Of course librarian. No. Memang librarian je. Orang lain tak boleh masuk dah. Ya, tak faham? Kat mana awak tak faham? Tak faham kan? Kenapa there's an extra seat? Macam mana again? Kenapa kena ada extra seat? Okey, sebab macam ni. Sebab dia 8. Sebab komiti Sebab ni AJK memang kena 8. AJK all together, cikgu punya working ada dah huruf perkataan kat sana. Okay. All together you need to have 8 of them kan? So 5 you dah reserve untuk prefects, and then you have 2 khas untuk kelas monitor, and then ada 1 extra seat, soalan tak mention. So yang ni kena ada IQ lah. You need to know that tak cukup lagi 1 orang. Okay, so 5 comes from prefects, 2 from class monitor, and 1 from librarian. So yang 5 from prefect ni macam mana kita nak buat kita punya formula ni? Can you give me an idea? 5 potong 5? Buat tercatat. 5 si 8 ni. 5 si, kalau kita buat 5 si 8, cikgu dah kata kan, dia tak boleh nombor di atas ni lebih besar daripada nombor di bawah. So tak boleh 5 si 8. Kalau tekan pun dia kata max error. So what should be written? 5 si apa? 5? 5 si 5, betul. Because sebab guys, sebab prefect ada 5 orang dan kita nak pilih 5-5 sekali. Itu maksud dia. Satu. Dapat 1 betul. So maksudnya I have 5 prefects, I want to choose 5 of them. Ambil semua contohnya. Kalau macam let's say kalau kita nak pergi tahun ni nak pergi Korea kan. There are let's say 30 MPSB. 30 tu sekolah pilih terus. Tak payah pening kepala. So semua orang dapat. Okay, pergi Korea kan. Korea dah bebas COVID belum? Belum kan? Belum, not yet. Okay, tak apa. Kita doa. Okay, now what about yang 2 class monitors ni macam mana? 2 C2. Ya, okay. 4 C2 betul. Bukan. Sebab kelas monitor ada 4. Tapi cikgu tu kata I want to choose only 2. Bukan 3. Sekejap 4 lah. Kan? 3 Sebab Empat kalau kita, librarian. Yang 4 tu librarian. kalau you baca tadi, 4 librarians ada, sorry cikgu tipu lah. Cikgu tipu, sorry. Minta maaf 3 monitor, 4 tu 4 librarian librarian. kan? 4 tu librarian. Okay, my bad. It's okay. So 3 sebenarnya. 3 C2 kan? Comes from class monitor. And then the last one ni yang librarian ni
Kesian librarian orang macam tak nak dia je. Kesian dia. Okay, librarian macam mana? Saya faham For perasaan. C1. Satu betul. So, awak boleh nampak tak guys? Awak boleh nampak tak? Ini adalah trend cara menjawab soalan combination nanti masa exam. Boleh kan? Rasa tambah semua ke cikgu nanti? Lepas tu kita kena kali, bukan tambah. Okay. Tahu tak kenapa kita kali instead of tambah? Nope, I don't know. Sebab hari tu cikgu I don't kata, kan ingat tak cikgu kata, mathematicians dia consider that perkataan and is as multiplication. Kan? So cikgu sebenarnya apa cikgu nak? Cikgu nak prefects and class monitors and one librarian. Cikgu bukan nak 5 prefects or 2 class monitors or 1 librarian. Cikgu bukan nak all. Cikgu nak all of them. Okay? To form this 8 person punya committee ni, cikgu perlu ada 5 prefects and kan dengar tu cakap and kan, and 2 class monitors and 1 librarian. So and dalam mathematics is considered as multiply. Yeah. Faham Dapat 12 kan? Dapat Beri 12. combination. Yes, okay. Dapat 12 So there So are 12 ways. 12 ways. Tapi awak perasan tak, masa kita buat soalan A, tadi kan soalan A kan, yang dia kata without restriction tadi tu, kita dapat 495 ways tau. And then suddenly soalan B bila dia letak syarat, terus drop. Kenapa soalan B dia drop? Sebab dia ada syarat. Sebab dia ada syarat kan, dia ada syarat. So whenever ada syarat, kita dapat kecilkan lagi cara pilihan kita. Sebab tu cikgu cakap tadi pagi tadi, cikgu kelas dengan 5G tau. Cikgu cakap dengan orang, bayangkan kalau kita pergi Genting Highland let's say, dan awak nak naik roller coaster kan, kalau lah dekat dia punya toll gate tu kan, kalau dia kata semua orang boleh naik roller coaster tu, so kita akan expect orang beratur panjang kan untuk naik roller coaster, betul tak? Sebab semua orang boleh naik. Uncle umur 80 tahun boleh naik, baby umur sebulan boleh naik kan. So semua orang boleh naik. So kita akan nampak the queue is going to be very long. Tapi kalau dia bagi syarat, dia kata yang nak naik ni mesti first of all mesti umur 12 tahun ke atas, and then you punya height mesti above 150, and then you punya weight pun sama, kena in between 50 and above kan. Jadi you akan nampak bila ada syarat, queue tu akan semakin pendek sebab bukan semua orang boleh naik. So whenever you put restrictions, kita dapat kurangkan lagi cara untuk pilih. So you kena ingat tau guys, sebab nanti masa exam, sebab apa cikgu cakap benda ni, masa exam kita ada chance untuk terbuat silap tau. Okay, katalah soalan B ni, katalah awak dapat jawapan yang lebih besar daripada soalan A kan. So dekat situ kita dah detect dah, alamak ni mesti ada somewhere yang awak dah salah tekan ataupun salah faham. Okay? So kita ada red alert kat situ. Apa pasal aku letak restriction tapi lagi ramai daripada yang no restriction tadi kan. So dekat situ kita dah boleh detect dah. Okay, dah ada careless mistake kat situ. Okay, so in life pun sama lah. Bila letak syarat tu of course akan jadi lebih sikit. Okay, as for this question, boleh ke? Soalan Kelantan ni boleh kan? Boleh. Alright, now kita nak move to, let's say we want to move to MRSM. Tu Amal Quran Centernya. Macam mana? A team of 4 members is to be chosen from 6 boys and 9 girls to participate in a mathematics quiz. Find the number of ways. Find number of ways of selecting the team if ni soalan MRSM tau MRSM dia bagi soalan, kedua-dua soalan ni bersyarat tau. Both of them ada syarat. Sebab soalan A ni dia tak kata pun no restriction. Dia kata cikgu dia bila dia nak bawa 4 members untuk masuk mathematics quiz ni, macam let's say Kangaroo Max ke kan, ataupun Olympiad Max ke. So dia kata the participants are of the same gender. Apa maksud dia tu? Dia masalah lelaki-lelaki ataupun perempuan-perempuan je. Kan ni maksudnya cikgu dia mungkin yang kena bawa ni bukan cikgu Max. Saya rasa ni maybe ustaz. Ustaz dia kata ustaz dia bertanggungjawabkan untuk bawa awak pergi pertandingan Max. Ustaz sama ada nak bawa semua lelaki atau semua perempuan. Dia memikirkan maqasid syariah kat situ. Dia nak jaga ikhtilaf antara lelaki. Masa dia kata ustaz kalau bawa, ustaz nak bawa semua lelaki atau semua perempuan. So apa dah jadi kat sini guys? Bersyarat. Tapi kalau kita dengar tadi saya cakap, ustaz tu kata apa tadi? Dia kata dia nak bawa sama ada semua lelaki or semua perempuan. So dia dah meletakkan options tau. Sekarang ni maksudnya kita dah kata dah ada situasi. Situasi pertama adalah
we are imagining that semua, let's say all girl contohnya. Kan? This is kita punya first condition. Kita punya situasi pertama. Ataupun yang kedua adalah kita imagine semuanya lelaki, all boys. So kalau all girls macam mana kita nak tulis guys? Kalau all girls 6C4. Oh tak, 9 9 lah. 9 eh? 9. 9 kan? 9C4. 9C4. 9 ni sebab kita nampak daripada input 9 girls tadi kan? Keyword 9 girls kan? So Ustaz kata ada 9 antara kamu, Ustaz nak 4 orang yang betul-betul bertakwa sahaja masuk. So 9C4. Pertandingan match ni dah kena tengok takwa juga And then as for boys macam mana? 6C4 kan? Okay, 6C4. Awak rasalah kan kalau kita belum tekan kalkulator lagi, antara 9C4 dengan 6C4 yang mana jawapan dia lebih besar? 9C4. 9C4 kan? 9C4. Sebab apa awak kata 9C4? Orang dia besar. So dia lagi banyak pilihan. Orang antara Ya, lagi banyak pilihan. Lagi banyak. Kalau ikut logik lagi banyak kan? Tapi kalau cikgu tekan 9C9 kan? 9C9 Dapat 1. dapat 1 kan? So it sama. is not necessarily kalau nombor tu besar, jawapan dia besar. Okay, so kita kena tahu juga kalau 9C9 dapat 1. Kalau 9C1 dapat apa guys? 9C1 9 Dapat 9, betul. Very good. Wow. 9C9 dapat 9. Kalau 9C0? kosong. 0. No. 9C0 apa? 1, betul. 9C0 1. Apa maksud dia 9C0 1? Tak ada orang kena pilih. Tak ada orang kena pilih. Tak ada orang kena pilih tu pun, tak ada orang kena pilih pun actually is a way of choosing juga. I see. Dia considered sebagai salah satu cara untuk memilih. Okey, kita ada 9 orang, cikgu tak nak pilih seorang pun. Itu pun cara untuk memilih. Faham So 9C0, nanti masa exam jangan buat kosong 9C0 saya tahu Ni daripada saya darjah 2 saya dah tahu jawapan dia kosong. Jawapan awak makan kosong. Okey. So cuma tadi cikgu nak bagi tahu awak lah. Sebab kadang-kadang kita perlukan juga kita kata skill tengok soalan. Okey, 9C4 dengan 6C4 mesti 9C4 lagi besar. So 9C4 dapat apa? 9C4 dapat 126. 126 banyak kerja ustaz nak pilih. Sebab tu dia kata tadi yang bertakwa kan supaya senang nak pilih. So macam mana dengan 6C4? 15 sahaja. Nak pilih lelaki lagi senang. Sekarang pun lelaki tak ramai kat dunia ni kan. Jadi chances untuk orang terpilih tu lebih tinggi. Okay, now guys, kita ada 2 jawapan. So what should be done? Darab. Darab Tambah. 1 to 6. Tambah kan? Darab. Darab. Darab Okay. tambah. Sebab cikgu kata Maksud kata kan tadi kan? It's either the team consists of all girls or all boys. Jadi guys, dalam exam nanti you have to be very careful dengan O dengan N ni. Macam tahu dia cikgu. Sebab macam ni, tadi kan ada cakap, kita sekarang membayangkan ada 2 situasi. Our first situation is that kemungkinan ustaz tu bawa semua perempuan ataupun ustaz tu kata dia bawa semua lelaki. Yes, so ustaz tu bayangkan 2 situasi. Dia membayangkan kalau dia naik van tu, okey ustaz bayangkan semua naik tu perempuan. Ustaz kata okey ustaz bayangkan semua tu lelaki. Dia bukan bayangkan lelaki dan perempuan naik sama-sama kan. Dia membayangkan it's either yang naik tu semua perempuan or it could be yang naik semua tu lelaki, naik van. So O dengan N ni you have to be very careful. Alright. So kita kata jawapan dia adalah finally 1 to 6 plus bukan kali plus 15 you have 1 for 1 for 1. Nanti masa exam guys, there's another way of writing. Awak boleh buat macam ni tau. Satu cara lagi adalah awak buat tadi 9C4 tadi, tulis terus tambah 6C4 terus bagi jawapan. Boleh buat macam 1 for 1. Boleh buat macam tu. 1 for 1 terus. Tak perlu nak ni berapa, tambah balik, tak payah buat macam tu. Dapat markah full. Sebab orang tu tahu yang ni memang kena tekan kalkulator. Ni memang tak ada siapa yang hafal pun 9C4 berapa. Kan? So you have to push the calculator sebut. So tak ada masalah. Tak ada markah kat sini. Tak ada markah untuk tekan kalkulator. Okey? Boleh Ya. Kalau waktu zaman dulu macam mana orang buat ni tanpa kalkulator? Yes, betul. Wah. Terima kasih tanya. Terima kasih tanya. Awak tahu tak yang
Zaman dulu tu zaman cikgu tau Zaman cikgu dah experience daripada tu. Dia tak Oh, sangat lah. Tak ada kalkulator ke masa tu? Tadi sebab saya tahu tu Awak tahu zaman dulu Ali kena buat sendiri. Macam ni zaman dulu? Kalau sifir semua kena buat sendiri. Of course. Awak tahu Maksudnya tak even trigonometry tekan sin 30, sin inverse tak ada kalkulator tau masa tu. Bukan tak ada kalkulator ada. Tapi dekat sekolah menengah tak boleh gunakan scientific calculator. Cikgu ambil SPM tahun 2001, tahun 2001 masih lagi tak boleh guna scientific calculator. 2001. Masa tu dah millennium kononnya kan. Oh, we have reached the millennium ages kan, tapi masih lagi scientific calculator tak digunakan dekat sekolah menengah. So, dia ada satu buku tau guys. Dia ada satu buku yang penuh dengan nombor. Dia ada satu page je pasal sin je. Satu page pasal sin. Dia ada sin 1 degree, sin 2 degree, sampailah sin 99 degree contohnya. So you kena tengok daripada buku tu. Buku tu dah tulis dah jawapan. Kalau soalan kata buku tu lembaga periksaan bagi masa exam. Tapi kalau dalam kelas kena belilah. Kan kalau belajar dalam kelas. Contohnya cikgu nak buat sin 91 degree kan. Cikgu kena tengok buku. Dalam buku tu ada bagi tahu sin 91.2 dia macam table, ada jawapan kat situ. So can you imagine masa exam you tak boleh tekan calculator, you have to look in the books kan. Sempat ke nak tengok dalam. Sebab tu jawab exam berpeluh cikgu kalau jawab exam ada hujan tu memang rahmat lah sebenarnya memang hujan rahmat. Memang you akan rasa alhamdulillah sebab kata memang berpeluh. Sebab kita nak cari page berapa, page ada banyak kan, dia ada macam-macam, even square root semua dalam tu, nak inverse semua dalam tu. Jadi kena cari muka surat, cari nombor, lepas tu letak balik. Nombor dia very light tu. Nanti awak tanya parents awak nanti, dia panggil buku sifir 4 angka. Nama buku tu. Tebal tak buku dia? Buku tu tak tebal, tapi sebab dia punya kertas tu nipis, so dia punya helaian dia banyak. Buku sifir 4 angka. Kenapa 4 angka? 4 angka ni sebab semua nombor-nombor dalam tu ada 4 significant figures. Contohnya 0.001234. Ni maksud dia 4 angka. Kan? Terima kasihlah Nawal tanya Okey, jadi sekarang ni, tapi of course yang combination tak guna buku tu pun. Combination dia ada formula sebenarnya guys. Do you know that? No. Okay, sekejap cikgu Google sekejap. Kena bahagi tu kan. Let me Google. Yang bahagi tu. Yang bahagi tu. Combination formula. So this is how it looks like. Oh my god. Exclamation mark. Ni nampak macam progression punya. Ni ada factorial. So bila tekan tadi macam 9C4 kan, 9C4 cikgu kena tekan 9 factorial over 9 tolak 4 factorial kali 4 factorial. And then factorial ni pula kena buat 9 times 8 times 7, kena pecahkan guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Cikgu save kejap copy image. I'm going to put it here. Alamak, tak ada lah lawaknya. Ada. Okay. Okay, now let's say ni in order to respond Nawal soalan tadi kan, let's say kita nak buat 9C4 but without calculator kan. 9C4. Okay, so what I have to do is that masa sekolah dulu, cuba tekan 9 factorial bahagi 9 tolak 4. Kan betul tak? 9 tolak 4. Factorial, and then this one will be here 4 factorial. And then of course scientific calculator was not there kan. So cikgu kena pecahkan lagi 9 factorial ni. Okay, pecahkan lagi 9 darab 8. Ya, betul. Betul. 7 darab 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Markah dia berapa cikgu dulu? Cikgu hargai. Markah dia sama je macam awak punya sekarang. Bapak. Ada sedihnya lah. Berapa jam exam ke? Ya tu. Cikgu pun bila awak tanya buat cikgu saya sedihnya kisah hidup cikgu. Allah. Apa yang cikgu dah lalui dulu So dekat sini ada benda yang boleh potong tau. You can actually potong ni dengan ni. Okay? And then yang atas ni 9826 ni dia bahagi dengan 4321. So then nanti you akan dapat jawapan dia
one for one macam yang sekarang lah, yang awak kira pakai kalkulator ni. Back then. Cikgu punya zaman dulu punya soalan berapa banyak cikgu? Macam mana? Cikgu punya soalan zaman dulu berapa banyak ke sama banyak macam kita orang? Awak rasa? Sama je. Oh, tak sama. Dulu cikgu ni zaman cikgu lah zaman parents awak cikgu tak sure zaman cikgu paper 1 dengan paper 2 format dia sama macam paper 2 sekarang. Dia tak ada paper 1 yang macam 25 soalan tu kan. Dia paper 1 pun macam paper 2, paper 2 pun macam paper 2. Okay. So dua-dua paper jawab dekat kertas kajam. Jumlah soalan dia? Jumlah soalan dia cikgu tak sure, tapi kedua-dua paper tu sama macam format paper 2 hari ni. Cuma ada bilangan soalan yang kena pilih tu cikgu dah lupa lah. Tapi cikgu ingat at maths yang cikgu betul-betul ingat lah, memang dua-dua paper jawab atas kertas kajam. Dan soalan ni memang macam tu, ada pecah-pecah kecil-kecil. Dan awak tahu tak, ada a few topik daripada at maths yang cikgu belajar dulu. Ada a few topik dalam maths yang dah dibawa ke at maths. Contoh macam linear programming dah masuk ke at maths. Linear law pun tak salah cikgu dah masuk ke at maths. Dulu ni law dalam maths dia dah bawa ke at maths sebab mungkin ramai orang tak boleh buat kot so dia kata yang ni letak ke at maths lah. Terima kasih Nawal awak memberikan cikgu nostalgia. Macam mana cikgu dulu bila kita kan guys, bila kita buat sesuatu benda yang susah, kadang kita tak perasan dia susah kan, until orang cakap, ya aku tengok kesian, aku tengok kau buat ni, kau tak penat ke? Bila orang cakap kau tak penat ke, baru cakap, ya aku betul lah, aku penat lah. Penat tak? Cikgu pernah tahu dalam situasi tu. Kita buat hari-hari kan. Contoh macam orang cakap, kau tak penat ke Zaid balik penat-penat petang-petang jam kan? Bila orang cakap, aku kesian tengok kau lah. Masa tu baru cikgu cakap, alamak aku penat lah sebenarnya. Bila kita buat sebagai rutin tu kita tak perasan. Okay. Terima kasih selingan daripada Nawal tadi. Cikgu appreciate soalan Nawal tu. Bagus. Okay. Now as for soalan B, apa dia kata kat sini? The number of boys and girls must be equal in number. Equal ni bukan equality hak sama equal tu kan, bukan dia kata the number must be equal. Dia cakap lelaki perempuan sama hak maksudnya dia punya waist tu kena sama ke? Maksudnya macam mana? Dia punya bilangan waist tu kena sama ke ataupun bukan bilangan ahli dalam team tadi tu. So 2 lelaki 2 perempuan lah macam tu. Yes, betul. Ini mungkin yang buat pemilihan ni mungkin bukan ustaz, mungkin cikgu maths. Dia kata tak apalah, cikgu bagi chance sama banyak. Kan dalam tim ni kita nak bagi adil lelaki dan perempuan, so kita kata hantar 2 lelaki, hantar 2 perempuan. Okay, so kalau hantar 2 lelaki 2 perempuan macam mana guys? 9C2. 9C2 ni untuk girls 9C2 and then yang lelaki tambah 6C2. 6 Yeah. C2 betul sebab 6 ke darab ke tambah? Darab lain. Darab. Darab ke tambah. Cikgu tu nak bawa macam mana budak-budak ni? Tim ada 4 orang tau. Tim ada 4 of them. So cikgu tu bukan nak bawa salah satu tim kan, dia nak bawa dua ni. So you have to multiply. Dia kata dia nak ada 2 perempuan and 2 lelaki. Boleh ke? Okay. Tapi kalau tanya cikgu kan, cikgu masih lagi nampak combination is easier compared to permutation. Sebab permutation dia punya macam IQ tu kena lebih sikit kan. You nak kena imagine siapa duduk belakang ke, duduk depan ke, together or not together. Dia macam lebih banyak. Macam kedudukan ni kan, bila nak pilih apa tu, siapa ahli nak masuk competition ni. Tapi yang permutation, siapa nak duduk dalam van. Betul kan. Okay, siapa nak duduk dekat sebelah driver seat kan. Siapa nak duduk sini. Itu is permutation, betul. Permutation is about positions. Boleh guys? Boleh. So dekat sini dapat apa jawapan dia? Dapat kalau total semua 540. 540 lagi banyak apa tadi kan, 1 for 1 kan? Okay, 540 ways. Okay lah. So soalan yang rasa pun kita boleh buat lah guys. So dia senang je. Okay, now soalan cikgu untuk awak. Soalan combination ni dia keluar dalam paper mana? Paper 1. Okay, dia keluar paper 1. Okay, betul. Mostly soalan combination keluar paper 1. Tapi cikgu nak bagi tahu awak,
formula combination ni akan digunakan dalam topik lain selepas ni. There's another topic yang akan gunakan combination. Wow. Topik belakang. Cikgu tunjuk dekat awal. Lepas tu cikgu buat dengan 5F. Cikgu buat dengan 5F. Mana 5F? Okey, 5F. Okey, dengan 5F hari tu. Tak ada lah pula nak tunjuk tak ada. Oh my god. Cikgu buat dengan 5F. Okey. Cikgu bawa benda ni kejap. 5F sebab apa dia laju sikit? Sebab dia ada banyak kali kelas dengan cikgu. Macam kita kan banyak kali tak ada kan? Okey, ini nampak tak? Dia ada satu topik lepas ni, nama dia probability distribution. Okey, ada satu formula khas untuk buat probability. Dia kata nama formula ni adalah binomial. So binomial kalau perasan, dia akan gunakan combination nanti kat sini. Nampak tak dekat first tu ada combination punya formula. Dia akan guna balik nanti. So pegang betul-betul apa yang kita faham hari ni sebab kita nak guna nanti lepas ni. Okey, boleh? Dekat topik sama ke cikgu? Ini bukan. Ini topik dia ada topik probability distribution. Topik yang ke-8. Chapter number 8. Boleh kan? Alright. Cikgu nak respon sedikit. Ingat tak last week kita ada bangkit online kan? Yes. And then yang hari Rabu yang mula-mula kita punya bangkit tu kan macam soalan topik tu quite heavy kan? Yang pasal velocity tu kan? Tapi cikgu nak explain sikit sebab topik tu sebenarnya guys, dia konsep dia senang sebenarnya. Cuma kita kena ada sedikit ilmu fizik, betul tak? Sebab dia mention pasal displacement kan? Dan dia mention pasal velocity. Cuba bagi contoh tau. Katalah cikgu punya cikgu dia beri satu equation of displacement. Displacement ni macam mana guys? Displacement ni macam kedudukan kan? It is more to position kan compared to jarak. So let's say SPM bagi kita satu equation ni khas untuk bagi tahu kita on displacement. So dia bagilah let's say 3t² tolak 2t contohnya. Okay, so what happen is that cikgu bayangkan macam ni tau. Bila kita nak bergerak, of course kita bergantung pada masa, betul tak? Contohnya, masa cikgu dapat equation ni dia kata find the displacement when the time is at 0 second. So apa awak buat? Awak hanya perlu buat S, you put 0 sama macam function tau. Nak bagi tahu sekarang kita tengah tengok displacement masa saat yang kosong. So you buatlah 3 kosong squared tolak 2 kali kosong. So you dapat kosong. Maksudnya apa? Maksudnya masa cikgu tengah tengok jam, pada saat yang ke kosong, cikgu masih lagi belum bergerak ke mana-mana lagi. Cikgu masih lagi dekat initial position. Okay? Tapi when the time is, dia kata after 1 second, awak akan buat S 1 3 1 kan? 1 squared minus 2 times 1. So dekat sini bila cikgu kira, cikgu dapat 1. So rupanya after 1 second, cikgu tengok jam, stopwatch, cikgu dah travel another 1 meter let's say. Okay? So itu topik tu sebenarnya. Cuma yang buatkan dia mencabar, contohnya dia bagi kita equation displacement. Tiba-tiba dia kata find the velocity. Dia pergi tanya kita velocity pula. Itu yang buatkan dia mencabar. Kan? Dia bagi kita displacement, tapi dia tanya kita, cari velocity boleh tak? That is where hari tu cikgu Azhar tu kata kita kena buat differentiation tiba-tiba. Okay? Sebab ahli fizik kata daripada displacement, S stands for displacement. S bila nak pergi kepada velocity, you have to differentiate. Ini physicians kata. And then bila velocity nak pergi lagi kepada acceleration, you kena differentiate lagi sekali. Yes. Ini yang ada dalam topik tu sebenarnya. And then kalau nak patah balik boleh tak? Boleh. Nak patah balik dia jadi integration. Sebab tu kita nampak tough sebab dia gunakan banyak ilmu matematik dalam satu topik. Okay? So ni kalau cikgu nak cari velocity macam mana ni? Nak cari velocity V is 60 minus 2. Betul. So kalau tadi tu kan guys, masa when time is 0 at 0 second, so what would be my velocity? Tak kosong tau. Negative 2. So apa sebenarnya yang jadi ni? Can you imagine what is actually happening?
Dia ke belakang. Dia bergerak dengan velocity. Dia Dia lambat. bergerak ke kiri kot. Oh, Kiri Katalah cikgu macam ni. Cikgu ada starting point kat sini. This is where kita kata kita punya initial point. Okay. Okay, initial. So masa time tengah zero, when the time is belum buat apa-apa lagi, orang ni dah mula bergerak dengan speed at -2 meter per second. Cuma tadi kita kira tadi displacement dia kosong pula kan. So ni macam mana ni? Velocity -2 tapi dia punya displacement dia kosong. So what is actually happening? Dia datang balik ke initial point. Siapa nampak benda ni jadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tergerak sendiri. Dia tergerak sendiri. Okey. Dia tak gerak sendiri. Okey. Dia bergerak, of course kalau kereta dia mesti ada orang bawa kan. So cikgu imagine macam ni guys. Kereta ni dia dah memang bergerak ke kiri. Tahu? Dia dah memang gerak, let's say dia ada velocity dia. Cuma masa dia reach dekat starting point tu, let's say dekat origin, masa origin ni baru nak tekan stopwatch kan? Masa tekan stopwatch tu dia dah ada initial velocity dia dah. Dia bukan baru nak tekan nak start engine, dia bukan. Dia dah drive all the way. Dia lalu je dekat point tu, orang tu tekan stopwatch. Faham tak? Macam yang cikgu cakap yang Zul Luqman yang lupa lari tu kan. Dia dah ambil a few steps back, dia dah lari dulu dah sebenarnya tau. Dia dah lari about 100 meter sampai je dekat starting line tu, orang tu tekan stopwatch, dia dah ada dia punya velocity dia dah. Tapi masa ni kalau awak tengok the displacement dia kosong tau kat sini. Sebab dia sama line dengan initial place tu. So at this point dia punya displacement sedang kosong tetapi dia dah ada initial velocity. Dia dah ada siap-siap velocity. Ini kalau lumba lari kira tipu lah. Memang jahat dia ni. Memang jahat. So ini topik ni yang cikgu tu bincang sebenarnya topik ni. Dia kalau cikgu tanya awak, kalau cikgu nak mengajar topik ni, cikgu kena mengajar kat sekolah kan. Sebab cikgu perlu tunjukkan dia ada movement kan. Nak kena nampak kenapa masa ni dah ada velocity. And then masa bila ada maximum velocity and so on. Cuma yang bagusnya kita attend kelas hari tu, kita dah ada idea dah. Kita akan berhadapan dengan topik yang macam mana. Boleh kan? Okay, ya. Untuk kelas G, macam mana diorang nak hadam topik ni? Betul. Okay, sebab tu guys, okay macam ni dalam kelas account, kelas G, diorang sebenarnya belajar benda ni dalam sains. Diorang belajar macam displacement, velocity and acceleration. Cuma diorang punya belajar ni lebih kepada definition tau. Okay, what is displacement? Displacement adalah jarak yang diukur macam tu lah kan. Apakah itu hal laju? Hal laju adalah sesaran bahagi masa dia. Dia belajar tapi not too technical macam kita kan. Kita macam siap negatif tu bagi tahu kan. Kita tahu we are moving arah mana kan. Kita faham lebih tau. Kita faham lebih. Kita faham kenapa acceleration boleh jadi uniform, kenapa acceleration boleh incline kan. So kita punya faham tu lebih. Diorang punya faham ni macam surface level. Jadi cikgu memang daripada dulu, ni cikgu beritahu awak terang-terang daripada dulu cikgu beritahu student cikgu, masa SPM jangan jawab soalan ni. You don't opt to answer this question. Awal-awal lagi dah tolak tepi daripada kamus hidup. Sebab topik ini hanya muncul dalam paper tu, section C kan. So most likely sebenarnya kita tak nak jumpa lah kalau boleh kan. Jadi awal-awal lagi budak-budak ni dia dah kurangkan satu topik. Dia kata tak apalah. So dia buat apa dengan section C? Dia buatlah SOT dengan index numbers kan. So daripada form 4 lagi diorang dah train untuk jawab SOT dengan index numbers. Sebab kalau topik ni masuk form 5 baru jumpa kan. Itu pun dah pertengahan tahun ataupun hujung tahun. And then masa untuk kita praktis tak banyak. Betul tak? Lepas tu soalan dia pula not bad juga kan. Soalan dia boleh tahan juga kadang-kadang. So kenapa kita nak buat benda yang baru, yang kita nampak ada macam-macam dalam tu, compare dengan benda yang dah belajar daripada form 4 lagi. Tu nasihat cikgu untuk previous years lah. Tapi untuk kelas awak cikgu akan ajar. So mana yang awak rasa baik, kita cuba ambil lah. Sebab ada student yang pergi tuition kan. So bila cikgu tuition dia ajar, dia rasa macam aku rasa topik ni macam aku boleh buat lah. So dia tanya cikgu dalam kelas, so cikgu akan entertain. Tapi kalau macam sebelum ni dalam kelas-kelas memang cikgu tak sentuh langsung topik ni.
Kan sebab dia require a lot of time tau untuk faham. Macam tadi kan. Cikgu beritahu bukan semua orang faham tau kenapa masa time kosong dah negative 2 meter per second. Tak semua orang faham. Lepas tu dia tengok pula displacement kosong kan. Tapi velocity dah ada kan. Ni dia akan confuse. Ni apa benda yang terjadi ni kan. Dia tak boleh nak compute on that. Boleh Boleh. Okay. So Dia pernah tak keluar paper 1? macam mana? Pernah ke soalan bab 9 keluar kat paper 1? Setakat ni tak pernah lagi. Okay. Tapi kalau dia ada, mungkin ramai cikgu-cikgu MX akan memberontak lah. Sebab daripada dulu lagi memang tak pernah keluar dalam paper 1. Zaman cikgu pun? Zaman cikgu tak keluar dalam paper 1. Walaupun format dia berbeza dengan sekarang, tapi dia tak keluar dalam paper 1. Tapi cikgu jawab tu masa sekolah cikgu jawab. Sebab rasa macam seronok kan. Cikgu rasa macam seronok boleh apply physics. Dululah kan, dulu. Okay, boleh So cikgu jumpa awak selepas cuti 2 minggu ni. So selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Cikgu minta maaf kalau ada sepanjang kekurangan lesson ni cikgu ada terkurang bagi awak ya. So cikgu ada bagi homework nanti tau. Nanti cikgu bagi tahu dalam grup Okay. So jumpa nanti selepas cuti. Cikgu. Ya. Cikgu ada soalan. Kan kita kan yang test tu hari tu. Cikgu ada skema tak? Saya nak tengok. Okay, boleh cikgu bagi nanti. Saya pun nak tengok. Boleh? Nanti cikgu bagi. Okay. Cikgu, Alright. yang sesaran kosong tu maksudnya dia berhenti ke? Sesaran kosong bukan berhenti. Sesaran kosong ialah dia berada betul-betul at the starting line. Kalau macam if you are on the track, kita sedang ada atas starting line. Means that kalau cikgu nak buat lompat jauh kan, orang tu tak lompat pun, dia stop at the jumping punya pad tu. So kalau nak letak pembaris pun tak boleh kira langsung. Itu maksud S kosong. So kalau tanya cikgu, what is the discipline? Discipline is lebih pada position. It is positioning. Boleh ke? If you want me to do video, I can hantar. Okay, thank you. Okay, good. Okay. So cikgu jumpa awak lepas cuti nanti Okay, sama-sama. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Selamat Raya cikgu. Terima kasih. Thank you very much. Maaf sudah baca cikgu. Allah Okay, hafiz. terima kasih Cikgu. Okay, sama-sama cikgu bersama. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi.